Salam bagi kita semua. 今天的弟兄姐妹，大家平安。 Hari ini kita akan merenungkan satu tema, menemukan kekuatan di dalam doa. 今天我们要默想一个主题，就是在祷告中得找力量。 Sebelum kita memulai renungan malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. 我们听上帝的话语之前呢，我们一同来祷告。 我们在天上的爸父神主，我们满心感谢赞美你。今晚，上帝你的话语都要传扬出去。也谢谢父神，你已经恩膏了你2位仆人，让我们有同感一灵的来传扬上帝你美好的信息。我们也谢谢圣灵，实在你就是在我们每个人心灵里面帮助我们，让我们用谦卑的心来聆听上帝你的话，让今晚你的话语实在就是不断的提醒我们，来鼓励我们，坚固我们。感谢耶稣，我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， di zaman sekarang 在现代的时代， banyak orang mengalami low battery syndrome. 现在很多人都面临了这个电源不足的征兆， Bukan baterai handphone, 不是我们手机的电源， tetapi baterai hati. 但是我们心理上的电源。 Ketika teknologi semakin canggih, 当科技越来越发达， AI semakin pintar, 然后这个人工智慧越来越聪明， komunikasi semakin cepat, 这个沟通越来越快， tetapi manusia justru semakin mudah stres, cemas, takut, dan kehilangan arah. 人类反而越来越多的压力，越来越紧张、惧怕，还有失去方向。 Handphone yang lowbat bisa dicas penuh dengan cok kealilan listrik. 手机如果没有电，可以用这个充电器插电充电。 Tetapi hati manusia hanya bisa dipulihkan ketika kembali kepada Allah melalui doa. 但是人的心呢，只能借着祷告回到上帝面前得以恢复。 Begitu juga dengan kondisi umat Allah. 上帝的子民也是一样。 Bangsa Israel yang sudah memasuki tanah perjanjian 当以色列人进入了应许之地之后， mulai hidup berbaur dengan masyarakat setempat 他们与当地的居民一起生活， dan mengadopsi budaya setempat 然后他们也是应用了当地的文化， serta menyembah kepada ilah-ilah orang Kanaan. 他们也是祭拜了那里的偶像， Mereka mulai merupakan Tuhan Allah 他们已经开始忘记了他们原来的上帝， yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan memberikan tanah Kanaan kepada 他 mereka. 们已经忘记了带领他们从埃及带领出来他们的上帝，进入了迦南之地。 Ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka kehilangan kekuatan dan juga perlindungan. 当他们离弃了上帝，他们离开了上帝，他们失去了他们的力量。 Yesaya 41 menggambarkan bangsa Israel yang sedang berada di dalam ketakutan menghadapi bangsa-bangsa besar dan ancaman pembuangan. 以赛亚书41章在那里描述了以色列人，他们因为要面对许多的这个大国，还有他们要面对被掳的这个威胁，他们感到很害怕。 Secara politik mereka lemah, 按照政治来说，他们是很软弱的； secara militer mereka tidak berdaya, 按照军事来说，他们是无能的。 dan secara rohani mereka mulai bertanya, 然后按照属灵的话，他们开始询问： apakah Tuhan masih bersama kami? 上帝是否还与我们同在呢？ Di tengah keadaan itu, Allah tidak langsung menjelaskan bagaimana caranya menyelamatkan mereka. 在那个的情况，上帝没有直接来拯救他们， Sebaliknya, Allah kembali memperkenalkan dirinya kepada umatnya. 反而上帝再一次的彰显、介绍他自己给他的子民。 Coba kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Di dalam nas ini Allah menyebutkan aku sebanyak 5 kali. 我们来注意，在以赛亚书41章第4节，上帝自称说：“我有5次。”
Yang masih bisa melihat sampai slide di depan, kita sama-sama membaca Yesaya pasal 41 ayat 10. Versi bahasa Indonesia boleh ikut Boksu, versi yang bahasa Mandarin boleh ikut William Tishong. Yesaya pasal 41 ayat 10. 1, 2, 3, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 我们一起来读以赛亚书第41章第10节：你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必眷顾你，我必帮助你。我必用我公义的右手扶持你。 Mari kita perhatikan 5 kata aku di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. 我们从第41章第10节那里，我们注意这个“我”这个词。 Oke, itu hurufnya cukup besar. Kita baca 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ya. Aku menyertai engkau. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau. 在那里有5个“我”，就是我与你同在，我是你的神，我必眷顾你，我必帮助你，我必扶持你。 Ini menunjukkan bahwa pusat kekuatan doa bukanlah doanya. 这个表示祷告的中心不是在祷告本身， Melainkan pribadi yang mendengar doa. 而是聆听祷告的那一位。 Semakin kita mengenal Allah, semakin kita menemukan kekuatan dalam doa. 我们越认识上帝，我们越在祷告中得到力量。 Lalu apa yang Allah kerjakan ketika kita datang kepadanya dalam doa? 然后呢，当我们来到他面前祷告的时候，上帝做了什么呢？ Yang pertama, 第一点， dalam doa kita menemukan keberanian karena Allah menyertai kita. 在祷告中我们找到勇气，因为上帝与我们同在。 Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. 以赛亚书第41章第10节说：“你不要害怕，因为我与你同在。” Kata Ibrani untuk takut adalah yare. 在希伯来文说，这个惧怕就是压力， Yaitu rasa takut yang membuat seseorang kehilangan keberanian, lumpuh dan tidak mampu melangkah. 这意味着感觉害怕到使一个人失去勇气、瘫痪、无能为力来跨步。 Allah tidak berkata bahwa orang percaya tidak akan menghadapi masalah. 上帝没有说，如果相信他的人不会面对许多的问题。 Allah berkata, jangan dikuasai oleh ketakutan. 上帝说，不要让惧怕来掌控你。 Sebenarnya takut adalah emosi yang wajar. 其实如果我们惧怕的话，这是个很正常的一个情绪。 Tetapi jangan sampai ketakutan menjadi penguasa hidup kita. 但是不要让这个惧怕成为我们生命的掌管。 Kata menyertai 这个与你同在， bukan sekedar hadir dari kejauhan. 不只是从远处的同在， Artinya Allah berjalan bersama, 意思说上帝与我们同行， tinggal bersama, 是一起同住， dan bekerja bersama umatnya. 与信徒一起合作工作。 Inilah sebabnya doa memberi kekuatan. 这个就是祷告给我们力量。 Saat kita berdoa, 当我们祷告的时候， kita tidak sedang berbicara kepada Tuhan yang jauh di sorga, 我们不是正在与远处的天国与上帝说话， tetapi kepada Allah yang hadir di tengah pergumulan kita. 而是在与我们挣扎中的上帝一起说话。 Karena itu keberanian orang percaya 因此，这个信徒的勇气 lahir bukan dari keadaan yang berubah, 不是来自于已经改变的情况，
melainkan dari kesadaran bahwa Tuhan menyertai. 而是因为我们知道上帝与我们同在。 Tetapi pernyataan Tuhan 但是上帝的同在 hanya dapat dinikmati oleh orang yang benar-benar mengenal Dia. 只有真正认识他的人才能享受到。 Karena itu Allah melanjutkan dengan kalimat yang sangat pribadi. 所以上帝接下来继续用他单独的词句。 Yang kedua, 第二点， dalam doa kita menemukan identitas karena Allah adalah Allah kita. 祷告中我们找到我们的身份，因为上帝是我们的上帝。 Yesaya 41 ayat 10. 以赛亚书第41章第10节， Allah melanjutkan dengan kalimat yang sangat pribadi. 然后上帝以很独特的词句， Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. 不要惊慌，因为我是你的上帝。 Kata bimbang berarti memandang ke segala arah karena bingung mencari pertolongan. 这个惊慌的意味着四处张望，因为不知道要从哪里找到帮助。 Orang yang bimbang tidak tahu lagi harus berharap kepada siapa. 惊慌的人，他们不知道要向谁有盼望， Yang mulai mencari jawaban kemana-mana. 他到处去寻找答案。 Inilah yang banyak terjadi pada zaman sekarang 这个 ini. 就是现代所发生的问题。 Sedikit demi sedikit orang Kristen mulai mencari jawaban dari ramalan, astrologi, feng shui, konten rohani yang menyimpang, bahkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 基督徒然后慢慢的去寻找算命、占星术、风水，还有很多属灵的媒体，甚至不合乎上帝旨意的教导。 Mengapa Tuhan berkata, aku ini Allahmu? 为什么上帝说我是你的上帝？ Allah tidak berkata, aku adalah Allah, 上帝没有说我就是上帝， tetapi aku adalah Allahmu. 但是上帝说我是你的上帝， Ini adalah bahasa perjanjian. 这个就是应许的言语。 Hubungan Allah dengan umatnya bersifat pribadi. 上帝与他的子民是有一个个人的关系， Doa bukan komunikasi dengan sesosok pribadi yang asing. 祷告不是与这个陌生人沟通， Doa adalah bagaikan seorang anak yang datang kepada Bapa. 祷告就好像一个孩子来到父那里， Semakin seseorang mengenal Allah, 一个人越认识上帝， semakin kecil kemungkinan ia disesatkan. 他越不可能被迷惑。 Beberapa waktu yang lalu, 前一阵子， ada seorang yang baru ateisasi menjadi jemaat Gratia pernah berkata kepada saya, 有一个会友刚转会到我们的会友当中，他对我说 Boksu, saya lahir dari keluarga non-Kristen. 他说牧师，我出生来自于非基督徒的家庭， Saya akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi Kristen. 到最后我相信主耶稣，我成为基督徒。 Selama saya bergereja di beberapa tempat, 当我在很多地方做礼拜去教会的时候， sangat jarang ada gereja yang memberikan bimbingan khusus kepada jemaatnya untuk mengenal Allah Tritunggal lebih mendalam. 很少有教会给信徒们有特别的培训关于三一神。 Saya baru sadar 然后我领悟到， betapa bahayanya orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengenal Allah Tritunggal. 基督徒若没有真正认识三一神，是何等的危险。 Ketika ada orang yang datang dan menawarkan berbagai ajaran, 当有人来到我们面前，然后给我们很多的教导， misalnya ajaran saksi Jehovah 比如说耶和华的见证人， yang menolak doktrin Tritunggal, 他们拒绝了三一神的教义， yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan Allah dan bukan Allah yang kekal, 他们教导耶稣是上帝所创作的，而不是永恒的上帝。 yang menolak keilahian Roh Kudus, 他们也是拒绝了圣灵的神性， ataupun ajaran gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau yang lebih kerennya disebut Mormon, 或是耶稣基督后期圣徒教会，或是我们所认识的马门教， yang mengajarkan bahwa Allah Bapa pernah menjadi manusia, 他们的教导就是天父曾经成为人，
yang memiliki konsep keselamatan dan keilahian yang berbeda dari kekristenan. 他们的基督教的教义跟基督教有不同的救恩与神的概念， Atau ajaran yang lagi malak saat ini yaitu The Way International 或是现在很流行的国际真道会， yang juga menolak doktrin Tritunggal 他们也是拒绝了三一神的教义。 yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah yang kekal 他们教导说，耶稣不是永恒的上帝。 dan juga ajaran sekte Iglesia Ni Cristo 然后还有一个就是菲律宾基督教会， yang mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia yang diutus Allah 他们教导耶稣是神所差来的人， bukan Allah sendiri 他不是神。 dan menolak doktrin Tritunggal. 他们也拒绝了三一神的教义。 Nah, Boksu, 然后牧师， ternyata iman yang tidak dibangun di atas pengenalan yang benar akan Allah akan sangat mudah digoyahkan. 事实上，建立在不真正认识神的信心是很容易被动摇的。 Apa yang dikatakan oleh jemaat baru kita itu mengingatkan kita bahwa doa bukan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan. 这个会友来告诉我们，提醒我们，祷告不只是向上帝恳求某一件事情， Tetapi juga membangun relasi sehingga kita semakin mengenal Dia. 而是与他建立关系，让我们越来越更认识他。 Orang yang mengenal Allah dengan benar 真正认识上帝的人， tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. 是不容易受到异教的动摇。 Setelah Allah memperkenalkan dirinya, 当上帝介绍他自己了之后， Dia juga menyatakan apa yang akan dilakukannya. 他也是把他想要做的彰显出来。 Yang ketiga, 第三点， dalam doa kita menemukan pertolongan karena Allah menguatkan dan menolong kita. 在祷告中我们得到帮助，因为上帝坚固与帮助我们。 Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, 以赛亚书第41章第4节说：“我 Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. 我必坚固你，我必帮助你。” Allah terlebih dahulu menguatkan hati, baru kemudian memberikan pertolongan. 上帝先坚固我们，然后他就会帮助我们。 Kata meneguhkan berarti memberikan kekuatan dari dalam. 在这里，坚固就是说赐给我们从内而来的力量。 Sedangkan menolong 至于帮助呢， berarti Allah sendiri turun tangan pada waktu yang tepat. 就是按照上帝的时间，他会下手。 Seringkali Tuhan tidak segera mengangkat persoalan kita, 上帝常常不是直接解决我们的问题， tetapi Dia terlebih dahulu mengangkat iman kita supaya mampu melewati persoalan itu. 但是他会首先坚固我们的信心，让我们可以度过我们的问题。 Itulah sebabnya doa mengubah kita sebelum mengubah keadaan. 所以呢，因此情况还没有改变之前，先改变我们。 Ada seorang saudara yang membagikan kesaksiannya 有一个弟兄分享了他的见证， sekitar 20 tahun yang lalu 就是大概20年前， ketika pertama masuk lapangan kerja dan meniti karirnya. 当他开始进入职场上， Karena ia seorang yang ulet, ringan tangan dan disukai orang, maka karirnya semakin meningkat. 然后他是因为很勤劳的人，他的这个业绩越来越好，有很多人都很喜欢他。 Maka pastinya ada orang yang cemburu dan menjatuhkan dia. 但是很肯定的，还是有人不喜欢他，想要陷害他。 Maka ada seseorang yang mengirimkan santet ke dia dan santet. 然后有人就是寄个咒诅给他， Maka ketika ia disantet 他就是得到了这个咒诅。 pada malam harinya, 在晚上的时候， ia merasa sekujur tubuhnya panas dan tubuhnya seperti mau pecah. 他感觉到他整个身体好像很热，好像要爆发一样。 Tidak bisa bernafas dan seperti ada benda berat yang menimpa dia. 他很难呼吸，他感觉到有很大的东西正在压着他。 Ketika nafasnya hampir berhenti, 当他的呼吸快要停止的时候， ada suatu suara kecil yang keluar dari hatinya. 有一个很小很小的声音从他的内心出来， Cepat berdoa. 赶快祷告。
赶快祷告 doa Bapa kami. Doa Bapa kami. 就是做这个主祷文。 Karena dulunya ia pernah sekolah di perguruan metodis, maka ia fasih menghafal doa Bapa 因 kami. 为他小的时候，他曾经读书在卫理学校，所以他知道这个主祷文。 Maka mulailah ia mengucapkan doa Bapa kami dengan bisikan yang lemah dan kecil. 他用一个很微弱的声音说出了这个主祷文。 Dan luar biasanya ketika doa itu keluar dari mulutnya, 当这个祷告从他的口中说出来的时候， ia semakin beriman dan semakin ia mengulang, suara doanya semakin keras. 他就是很有信心，他越说这个主祷文，他的声音越来越大。 Dan setelah berulang-ulang dia berdoa, 他祷告重复了好几次之后， dia merasakan ada satu kuasa jahat yang menyerang tubuhnya keluar dan lenyap. 他感觉到有一个恶魔从他的身上走出来， Dan segera ia merasakan tubuhnya terasa lega, 他身体感觉到很舒服， dan dia percaya ini adalah pertolongan daripada Tuhan. 然后他就深信这个就是上帝的帮助， Dan sungguh pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. 然后是的确真的按照时间上帝的帮助。 Setelah pengalaman tersebut, 当他有了这样的经历， ia memantapkan diri untuk semakin percaya kepada Tuhan 他 Yesus. 就决志来相信主耶稣， Kemudian ia membawa pacarnya juga percaya kepada Tuhan Yesus. 然后他就带他的女朋友来信耶稣， Dan akhirnya mereka menikah, mereka membangun keluarga Kristen yang punya kesaksian hidup yang baik. 然后后来他们结婚，他们在基督教家庭做了一个很好的见证。 Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹， kita semua sesungguhnya memiliki banyak pengalaman bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah terlambat. Amin. 事实上，我们每一个人在我们的生命当中有上帝的帮助。 Masih ada satu janji terakhir yang menjadi klimaks dari seluruh ayat ini. 然后有一个最高峰的上帝的应许，从这个经文当中， Yang keempat, 第4点， dalam doa kita menemukan kepastian karena Allah memegang kita. 在祷告中我们有保障，是因为上帝扶持我们。 Yesaya 31 ayat 10 mengatakan, Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. 以赛亚书第41章第10节说：“我必用我公义的右手扶持你。” Perhatikan bahwa Allah tidak berkata, peganglah aku erat-erat. 我们要注意，上帝没有说你们要好好握紧我的手， Tetapi Allah mengatakan, aku akan memegang engkau. 但是在那里，上帝说：“我将要扶持你。” Kalau tangan kita yang memegang tangan Allah, sewaktu-waktu kita bisa melepaskan tangan kita. 如果我们握住上帝的手，那我们有可能会放手。 Tetapi Allah mengatakan, aku dengan tangan kananku, aku akan memegang engkau. 但是上帝说：“我将我的右手要扶持你。” Tangan kanan itu melambangkan kuasa, 右手， kemenangan, kesetiaan, dan otoritas daripada Allah. 右手是代表权力，代表胜利，代表信实，代表上帝的全能。 Kita sering merasa genggaman iman kita lemah. 我们常常感觉到我们的信心是软弱的， Namun keselamatan dan pemeliharaan kita bukan bergantung pada kuatnya tangan kita memegang Tuhan, 但是救恩与上帝的保守不是靠着我们的力量来握住上帝的手， melainkan kuatnya tangan Tuhan memegang kita. 而是靠着上帝的手握住我们的手。 Kembali kepada ilustrasi low battery syndrome. 我们回到刚刚就是电力不足的征兆。 Ketika baterai ponsel kita hampir habis, 当我们的手机的这个电量快要用完的时候， kita segera mencari colokan listrik 我们就是开始要寻找这个电源， dan kita tidak akan pernah memarahi ponsel kita karena baterainya lemah. 我们从来不会因为我们的手机没有电而生气。
Yang kita butuhkan adalah menghubungkannya kembali kepada sumber energi. 我们要做的就是把这个手机接上电源去充电。 Demikian juga dengan kita semua. 我们每一个人也是一样。 Ketika kita mulai mengalami low battery syndrome, 如果我们已经面临了这个电力不足的征兆的时候， ketika kita merasa hubungan kita dengan Tuhan sudah semakin renggang, 当我们感觉到我们跟上帝的关系越来越疏远的时候， dan kita merasa ada rasa takut, khawatir, bimbang, dan mulai lelah, 如果我们开始感觉到惧怕、忧虑、疑惑，还有疲惫， ini berarti hati kita mulai lowbat. 这个表示我们的心开始没有电了。 Jangan mencoba mengisi kekosongan dengan kesibukan, hiburan, atau hal-hal duniawi. 不要试着用忙碌、娱乐或是俗世的事物来填充， Datanglah dalam doa. 要来到祷告中， Sebab doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan yang tidak pernah habis. 因为祷告使我们与用不尽的力量连接起来。 Yesaya 41 ayat 10 mengajarkan bahwa kekuatan kita tidak terletak pada kemampuan kita bertahan, tetapi pada 5 janji Allah. 以赛亚书41章第4节来教导我们，我们的力量不是靠着我们有如何来坚持，而是要靠着上帝5个的应许。 Apa 5 janji Allah? 这个5个上帝的应许是什么呢？ Yuk kita sebutkan sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, aku menyertai engkau, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau. 5个应许就是我与你同在，我就是你的上帝，我将眷顾你，我会帮助你，我会扶持你。 Selama kita hidup di dalam janji Tuhan, 当我们活在上帝的应许当中， kita tidak perlu hidup dalam ketakutan atau kebimbangan. 我们不用感觉到很惧怕或是很忧虑。 Karena itu orang yang setia berdoa bukan berarti hidup tanpa masalah. 因此，恒心祷告的人，不代表他的生活、他的生命是很顺利， Tetapi ia selalu memiliki kekuatan sebab ia hidup bersama Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. 而是他因为他常常有力量，因为他与从不离弃子民的上帝一同生活。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们一同来祷告。 我们在天上的爸父神主，我们满心感谢赞美你，让今晚在这短短的分享，实在上帝你的话语已经隐藏在我们每一个人的心灵里面，让从以赛亚书41章10节里面，主啊，我们都要抓紧主你的应许。 让我们深信主，在祷告中我们得着力量。你就是我们的上帝，你就是正在牵着我们的手，主，你都是与我们同在，帮助我们，坚固我们。感谢父神，我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。